Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Pak Su yang Pak Su kasih sekalian, terlebih dahulu Pak Su ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat menonton kepada tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, alim ulama
yang sudi bersama dengan Pak Su pada malam ini. Pak Su cuma menjalankan salah satu daripada amal ibadah, bukan yang khusus tetapi yang umum, iaitu membaca Al-Quran dan mengajak kita sama-sama untuk membaca Al-Quran menutup hari-hari kita. Kita diberikan oleh Allah SWT nyawa, kita diberikan oleh Allah SWT rezeki suara, rezeki boleh memandang, rezeki boleh belajar. Maka Pak Su ingin mengajak diri Pak Su dan juga Pak Su ingin mengajak sahabat-sahabat Pak Su untuk membaca Al-Quranul Karim, khasnya ataupun khususnya setiap malam hari Isnin, Selasa, Rabu kita membaca surah Al-Mulk. Setiap malam Isnin, Selasa, Rabu kita membaca surah Al-Mulk. Pak Su rasa nak cakap apa nak? Tak ada apa lagi yang boleh dicakapkan. Anda semua sedia maklum bahawa hari ini kes baru ialah kes yang tertinggi, iaitu 17,405 kes. 17,405 kes. Kita terus berdoa, kita terus meminta, kita terus memanjatkan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Kita terus bermunajat meminta pada Allah SWT. Allah masih lagi belum mendengar suara-suara kita. Allah masih lagi belum mengkabulkan hajat-hajat kita. Kita jangan putus asa. Kita jangan rasa macam kita give up. Never give up. Jangan cepat putus asa. Kita terus berdoa, berhajat meminta pada Allah SWT agar Allah mengangkat virus yang durjana ini, virus yang jahat ini, supaya jauh-jauh dari dunia ini, jauh daripada negara kita, dari negeri kita, dari bandar kita, insya-Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan segala urusan kita. Tidak mampu kita melakukan seorang diri, tetapi Allah uji kita, tanda Allah sayang kita, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Nanti Pak Su akan baca surah Al-Ankabut. Allah sebut, tidaklah kamu dikatakan orang-orang yang beriman selagi belum kamu diuji. So ini adalah sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersangka baik, husnuzan dengan Allah. Ini menandakan Allah sayang kita. Okey, surah Al-Ankabut, muka surat berapa Pak Su? Muka surat 400 lebih. Selepas surah Al-Qasas, ialah surah Al-Ankabut. Mari kita tengok ayat kedua, muka surat 396. Muka surat 396. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. Apakah manusia menyangka cukup, yakni begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Dan ayat yang ketiga, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Maha benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. So ujian Allah menandakan Allah ingin menguji kita adalah, adakah kita ini beriman, adakah kita ini benar-benar kita ini adalah hamba Allah yang sentiasa menyintai Allah, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Maka inilah ayat-ayat yang kita kena baca dan kita kena muhasabah diri. Walaupun jangkitan COVID-19 hari ini cukup tinggi, cukup tinggi, cukup
rekod barulah, rekod baru. Dan ramai yang komen dekat sini yang mengatakan, Azizah Nurul, Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam. Semoga dan semua yang ada dalam live tadarus Al-Quran malam ini, saya mohon doakan kakak angkatnya Sabrina Abdul Rahim yang sedang menderita kerana virus durjana ini. InsyaAllah, InsyaAllah kita akan doakan nanti, InsyaAllah, ya. Setiap hari Pak Sudi live ini mengangkat tangan berdoa, meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jangan cepat putus asa. Dalam Al-Quran juga Allah menceritakan tentang kekasih-kekasih Allah yang terdahulu, seperti Nabi Zakaria memohon doa beratus tahun, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikabulkan doa dia, meminta zuriat, minta zuriat. Tetapi Allah SWT tak kabulkan lagi. Kan? Allah akan kabulkan doa kita. Ada 3 peringkat yang Allah akan kabulkan. Peringkat pertama, kita doa, Allah terus kabulkan. Peringkat kedua, doa kita Allah kabulkan bila, wallahu alam, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ataupun mungkin 10 tahun lagi. Dan peringkat yang ketiga, Allah akan kabulkan, tetapi mungkin Allah akan kabulkan nanti di akhirat. So 3 doa ataupun 3 tempat yang Allah akan kabulkan doa kita. Pasti doa akan dimakbulkan, tapi di mana, bila, wallahu a'lam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan Pak Su ingin mengajak diri Pak Su, dan Pak Su ingin mengajak semua sahabat-sahabat Pak Su, kita sentiasa berdoa bersangka baik pada Allah SWT. Dan hari-hari kita tengok berita-berita viral, berita-berita tular, berita-berita tidak baik, menceritakan tentang kecam mengecam, menceritakan tentang kita maki-memaki, kita mencerita bercakap buruk, mendedahkan keburukan, aib dan sebagainya. Maka ini juga ujian bagi kita. Adakah kita sama seperti mereka? Ayuh, kita jangan jadikan diri kita ini sama seperti mereka. Kita biarlah kita sedikit, biarlah kita tak ramai, tetapi kita tetap istiqamah, mencari yang baik, mendoakan yang baik-baik, dan semoga yang baik-baik akan kembali kepada kita. Wallahu alam, insyaAllah. Jadi hari ini kita nak membaca Al-Quranul Karim. Kita terus nak membaca surah Al-Mulk pada malam ini, halaman 562. Okey, ada lagi Mr. Riz minta doakan juga kakaknya Nur Hamizah binti Amrah kembali sembuh dari virus ini. InsyaAllah kita doakan, insyaAllah. Mari kita sama-sama buka muka surat halaman 562. Halaman 562. Mari kita sama-sama membuka Al-Quran. Mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Tapi sementara sahabat-sahabat kita mungkin ada yang nak share, hari ini sampai bawah 10. Tak apa, Pak Su tidak jadi masalah, tidak jadi orang kata luka ataupun tak seronok ataupun rasa macam tak nak buat, fed up, give up atau sebagainya kerana tidak ada viewers. Tidaklah menjadi masalah bagi Pak Su. Cuma kadang-kadang inilah yang kita katakan, apabila kita ajak benda-benda atau perkara yang baik, Allah uji kita balik. Allah uji kita balik. Kita nak viewers ke kita nak pahala? Kan? Kita nak amal jariah kita ni dikira sebagai pahala ke kita nak orang ramai tengok? Kan? Jadi kita tak perlu seramai mana pun yang nak tengok, tak kisah. Tapi yang penting kita nak dari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Pak Su baca sedikit tentang komen-komen hari ini. Umi Aisyah dia kata, Assalamualaikum Pak Su dan sahabat-sahabat, semoga Allah kurniakan istiqamah kita semua dalam beribadah dan membaca surat cinta dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Abdullah Dila dia kata, Waalaikumsalam dari Dungun Terengganu, masya-Allah. Nurul Azirah, oh engkau ada dua tempat dekat IG ada, dekat IFB pun ada, masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadil Esa, okey. Ros Yaakob juga ada, ramai lagi yang dah komen tu naik ke atas. Terima kasih banyak.
Okey, cukup dulu kita yang ada dekat sini. Kita teruskan membaca Al-Quranul Karim. Tapi sebelum tu tadi Pak Su turun ke bawah sebelum pukul 9.30 tadi. Pak Su ingin ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat Pak Su, nama dia Mak Ji dari Perlis. Dia duduk di Kajang lah. Dia menghadiahkan Pak Su sebakul durian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki, sihatkan tubuh badan, panjangkan umur dan permudahkan urusan dunia dan akhirat, dan memberi makan dia di dunia dan juga di akhirat dalam kubur nanti insya-Allah, serta di dalam syurga nanti. Kerana apa? Kerana memberi sebakul durian, masya-Allah. Masya-Allah. Okey, baik. Mak Moto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Moto. Wah, ini mesti jam G-Shock Mak Moto dia pakai ni. Syar-ar Mak Moto dari Bangi, Masya Allah. Pak Su juga dari Bangi, kita sama-sama Bangirian. Yasin nasyid tak perlu riak, yang penting istiqamah, ajak orang buat benda baik. Ya betul nasyid, Yasin nasyid insya-Allah. Pak Su tinggal kat mana? Pak Su tinggal dekat Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Pak Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Okey, jom kita berniat kita membaca Al-Quran pada malam ini serta malam-malam yang selepas ini ataupun yang sebelumnya. Kerana Allah Ta'ala, jom kita mulakan dengan membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih Solehin Jasiman. Assalamualaikum, dia kata. Waalaikumsalam. Semoga doa itu dikembalikan kepada Solehin Jasiman. Semoga anda juga kacak di dunia dan di akhirat. Amin. Amirah Fauzi, Wan Nur Fadilah, mana-mana. Bila engkau tak ada Amirah, Wan Nur Fadilah tanya Bila engkau tak ada nanti pula balik-balik pusing. Wan Nur Fadilah tak ada, Amirah Fauzi pula tanya. Allahu Akbar. Terima kasihlah yang terus istiqamah bersama dengan Pak Su. Kita nak membaca Al-Quran hari-hari. Dan kalau kita dah baca, kita nak hafal. Lepas kita dah hafal, kita nak faham. Selepas kita dah faham, kita jadikan bacaan ini sebagai pegangan dan juga amalan dalam hidup kita, insya-Allah. Halaman 562 dah bersedia? Jom kita baca sama-sama, insya-Allah. Ilham Syafiq. Masya-Allah. Okay, Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang beri salam. Selamat datang dan terima kasih sudi bersama dengan Pak Su. Jom kita sama-sama baca halaman 562 surah Al-Mulk. Kiraan dari Pak Su 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Pah Datin Syarifah Saleh, kerana sudi datang malam-malam ni ke Anjung ngaji Pak Su malam ni. Alhamdulillah. Inilah kakak angkat saya, macam kakak betul juga, kenal di Mekah, kenal semasa perjalanan menunaikan umrah kali pertama. Inilah dia Syarifah Saleh, Datin Syarifah Saleh, Masya Allah. Dari tahun 2001 sampai tahun 2021, 20 tahun kami terus bersahabat kerana dunia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Pah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai membaca Al-Quran surah Al-Mulk pada malam ini, dan diharapkan Allah menerima amalan kita. Allah mengirakan ini adalah amalan yang terbaik dari kita, amalan yang bagus untuk kita, untuk dijadikan sebagai amal jariah kita, amalan kita untuk dikira oleh Allah SWT semasa di mizan Allah nanti, insya-Allah. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini akan datang memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Kita membaca Al-Quran, kita sama-sama baca Al-Quran, dan insya-Allah kita ini akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Su nak komen sedikit lah, bukan kita nak cerita pasal orang, tapi Pak Su nak komen tentang, Pak Su ada buat program yang diberi nama Mesyuarat Tingkap. Mesyuarat Tingkap untuk siaran di TV Awesome ataupun Awesome TV. Bersiaran di Awesome TV. Dalam program itu, dia program santai-santai, sembang-sembang tentang memperbaiki amalan dan kehidupan kita, sudut pandang, sisi pandang anak-anak muda, santai-santai. Jadi ada topik yang menceritakan tentang adab kian hilang. Adab kian hilang. Hari ini viral. Hari ini kita tengok dalam FB, kita tengok dalam IG, kita tengok dalam Twitter, adab semakin hilang. Pak Su dulu pernah kerja polis. Pak Su pernah kerja polis. Polis ni dia bukan double standard. Polis ini dia kena menghormati orang yang paling kiri akan menghormati orang kanan. Contoh Pak Su nombor 12. Pak Su kena menghormati orang nombor 11. Lepas tu kita kena menghormati orang yang berpangkat lebih dari kita. Kita constable, kita kena menghormati orang lance corporal. Kalau kita lance corporal satu cakok, kita kena menghormati orang yang corporal. Maka corporal itu akan jadi in charge kita. Kita kena hormat dan kita kena dengar arahan dia, order dia. Walaupun yang berpangkat itu lebih muda dari kita. Kalau kita anggota pangkat rendah, kita ada pegawai, kita kena menghormati pegawai. Itulah adabnya. Kalau pegawai masuk, kita tak perasan, orang lain yang nampak, orang lain akan bagi pengumuman ataupun kena bagi arahan. Kumpulan sedia. Semua makin berdiri, semua bangun berdiri. Dan tegak, tak boleh goyang, kan? Dan yang memaklumkan tadi, kumpulan berdiri akan memberi hormat. Pagilah, kalau petang-petanglah, kalau malam-malam. Kalau nak bagi hormat juga bagi salam pun boleh. Assalamualaikum tuan. Menghormati. Dan inspektor kena hormat kepada ASP. ASP kena hormat kepada DSP. DSP kena hormat lagi. Hormat. Membawa maksud kita kena menghormati. Dan itulah adabnya. Tetapi Pak Su nak kongsi juga tadi tentang tajuk adab kian hilang dalam Awesome TV. Anda boleh tengok balik ataupun anda boleh buka di YouTube Mesyuarat Tingkap. Di mana di situ ada menceritakan tentang seorang ulama dia berkata apa? Dia kata, aku belajar adab saja, belajar adab. Belum lagi belajar ilmu, belum lagi masuk ilmu, tetapi adab sahaja, belajar adab
10 tahun. Untuk belajar adab saja dia belajar 10 tahun. Adab kita dengan Al-Quran. Pak Su cakap awal-awal dulu, adab Al-Quran. Kita kena letak Al-Quran itu di atas yang tempat lebih tinggi dari kita. Kalau kita bawa Al-Quran ini, kita kena bawa Al-Quran itu dari atas, daripada pusat kita. Tak boleh bawa pusat ataupun bawah punggung. Adab kita dengan mak kita, kan? Walaupun mak kita itu salah, walaupun mak kita itu orang kata dia siapa pun dia jahatkan macam mana sekalipun, tapi kita tidak boleh menderhaka kepada mak kita kerana adab kita. Islam mengajar kita adab. Adab dengan orang yang lebih dewasa dari kita, adab kita dengan orang yang lebih berilmu dengan kita. Takkanlah kita dengan cikgu kita, hari itu hari guru ataupun tahun lepas, cikgu beberapa orang pelajar baru habis MBSPM, dia letak 4 huruf tu dekat belakang. Kerana apa? Marah kepada guru. Kita marah guru, adakah ilmu yang kita dapat dari guru itu akan barakah? Salah satu keberkatan ilmu ialah kita jaga adab kita dengan guru, doa guru. Muhammad Yusli dia kata adab datang dulu sebelum ilmu, betul. So belajar adab, adab kita. Sebab itulah ada orang cakap, orang tua-tua dulu cakap lah, orang tua-tua dulu cakap, biar kurang makan, jangan kurang ajar. Biar kita kurang makan, jangan kurang ajar. So Pak Su tengok video tu, dikongsi oleh isteri Pak Su. Pak Su tengok, malulah. Pak Su malu sebagai inilah dia. Kadang-kadang Pak Su tekan juga kepada anak-anak. Ilmu kita kadang-kadang kita sedang berbual-bual, kita berbual dengan isteri, tiba-tiba anak datang, pam, aku terus masuk bagi salam tidak apa semua. Mana adab? Dulu anak-anak muda, anak-anak kecil ataupun anak-anak muda remaja nak lalu depan orang-orang yang lebih dewasa, kena tunduk, bagi salam, bagi hormat, tumpang lalu. Kalau nak lalu makcik, mak bedah, mak kiyah, tumpang lalu. Sebab apa? Itu hormat dan adab kita kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Kita kena menghormati orang yang lebih dewasa, tak kisahlah dia siapa sekalipun. Sampai Imam Asy-Syafi'i sedang mengajar dalam kelas dia ataupun di tempat dia di Madinatul Munawwarah, sedang mengajar, dan beliau nampak seorang orang Arabi. Orang Arabi ni ke orang Badui. Orang Badui ni dia bukanlah orang ni, dia macam orang asli Mekah. Zaman dulu, kalau zaman sekarang pun siapa yang pergi Mekah, siapa yang pergi Mekah tengok orang Badui ni dia berpindah randah. Dia duduk di rumah dalam kemah, dan dia orang akan berpindah daripada satu padang pasir ke satu padang pasir. Dan ni Imam Asy-Syafi'i sedang mengajar, kemudian dia tinggalkan kelas dia kerana memberi hormat kepada seorang. Dia kata ini guru dia, sedangkan ini cuma orang asli Arab, orang dipanggil orang Arabi, dengan pakaiannya orang kampung, kan, gaya orang kampung, menghormati. Ini kan pula kita, Allah uji kita. Inilah yang Pak Su katakan tadi, kenapa kita jangan kata kita ini beriman selagi kita belum diuji. Ayat kedua surah Al-Ankabut. Al-Ankabut maksud dia apa? Maksud dia ialah labah-labah. Allah kata jangan kamu kata kamu beriman, ataupun kamu dah kata kamu ini cukup beriman sedangkan kamu belum diuji. Inilah ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita melihat dan kita jadikan ianya sebagai petunjuk untuk kita supaya kita jangan lakukan perkara yang sama. Anak-anak hormatlah mak dan ayah, adik hormat kakak abang, abang hormat kakak, abang ni hormat lagi. Kita hormat bapa saudara hormat menghormati, tak salah pun, tak susah pun.
Benda tak susah, tapi kadang-kadang ini adalah fitnah yang merasakan kita ini lebih baik dari orang lain, kita ini lebih bagus dari orang lain, maka ianya terdedah. Aib itu Allah tak buka. Sebenarnya aib ini Allah tak buka, tetapi kita yang buka aib kita sendiri. Okey. Angah YT, ayah saya incas polis, tegur budak baru, tapi tengok apa komen, tegur budak baru tapi mereka buat kepala sendiri, ada sampai kena gantung baju. Betul Pak Su, dulu semasa rekrut tahun 1990 kami bukan didera tapi diajar tentang adab, dan kami menerima hukuman kalau tidak ada adab. Sampaikan kalau siapa-siapa meludah, ludah bukanlah ludah dekat, kalau fikir logik, meludah di atas padang kawat. Ada budak mungkin dia peluh masin ke apa ke, dia ludah dekat atas padang kawat. Tahu apa hukuman dia? Hukuman dia lari 1 hari suntuk keliling padang kawat tu dengan senjata M16 di atas kepala begini. Kan? Menghukum kerana apa? Kerana kurang adab. Dia kata, padang kawat ini tempat kita mencari rezeki, engkau ludah dekat tempat engkau mencari rezeki. Adab kita mana? Terima kasihlah orang yang ambil video tu, orang viral, semoga ianya menjadi panduan untuk kita. Allah uji kita, tanda Allah sayang kita dan Allah nak kita jadi ahli syurga. Bukan pasal kita ini ahli neraka, tidak. Kita adalah ahli syurga. Pak Su, seorang yang hebat dan pandai mengambil hati. Allahu Akbar, kau cakap aku dulu pula. Ayah saya masuk Pelapor 1986. Selepas 86, Pak Su tahu nombor badan ayah kau 116. 116, betul ke tak betul? Pak Su masuk tahun 90, nombor Pak Su 123. Sepatutnya Pak Su masuk skuad 189, tapi masa tu sukan C, sukan C. Abdullah Dila dia kata Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright, kita sama-sama menonton di live Haji Pak Su. Alhamdulillah, terima kasih. Adab dan akhlak baik sama manusia sangat penting. Betul, Fadil Isa. Lagi apa lagi? Ada siapa-siapa komen-komen yang lebih baik yang boleh Pak Su baca? Dan Fadilah tak ada kan, Amirah? Allahu Akbar. Okey. Allahu Fahmi Yusuf menjadi pengajaran pada saya juga bila tengok video tu. Sedih, betul. Kita jangan, walaupun siapa mereka, gelandangan ke, orang gila ke, kucing ke, binatang pun kita tak boleh hina. Kerana kita adalah makhluk Allah. Masing-masing ada part, masing-masing ada tempat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar tak satu kisah seorang pelacur, tapi bukanlah zaman Nabi, itu pelacur zaman-zaman sebelum Nabi SAW. Pelacur ni dia dah tentu orang cakap wanita, perempuan jahat, pelacur. Kita tak tahu kenapa dia jadi pelacur, kerana mungkin dia nak duit ke apa ke, tetapi ketika dia balik daripada tempat pelacuran dia tengok seekor anjing yang sedang kedahaga, dan dengan dia tengok kalau dia tak bagi anjing ni minum air, maka anjing ini akan mati. Niat dia tu cuma, orang kata adab dia, akhlak dia dengan seekor anjing, dia bagi anjing tu minum air daripada kasut dia, dan anjing tu minum, dan Allah SWT memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana akhlak dia kepada seekor anjing. Ini kan pula kita sebagai untuk orang tua. Cuba bayangkanlah kalau dalam video yang tular itu mak ayah atau pak cik tu ayah kita. So how do you feel? Apakah perasaan anda? So jangan buat. Bagaimana cara merubah diri lebih baik dari sebelumnya? Okey, Pak Su selalu bagi tahu kita baca Quran, dan kita selalu sangka baik pada Allah SWT. Kita tak tahu orang yang kita hina, orang yang kita caci maki itu mungkin dia yang akan mendoakan kita nanti. Okey, Yana Noi, Pak Su, saya selalu terlalu sedih sampai masa solat tadi saya menangis teresak-esak, teringat pak cik tu kesian sangat kena hina depan orang, memang tak ada adab. Betul, biarlah menangis, kita tak nak buat perkara itu, tapi dalam tangisan tu tolong isilah, tolong minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengangkat virus ini jauh-jauh dan kita nak hidup seperti normal balik.
Pak Su nak balik kampung, Pak Su nak pergi Penang, nak pergi Pinang Tunggai, nak pergi rumah kakak Pak Su, Datin Syarifah. 2 tahun dah tak pergi ni. Ya Allah, Akbar, rindu sangat dekat Kak Pah. Rindu anak-anak pun selalu tanya, maklong kata dia. Ilham Syafiq, Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam. Hari ni baju scene berapa? Hari ni scene 3 episod 8. Pak Su, macam mana nak cari seorang guru untuk ajar kita mendalami Islam? Okey, nak cari guru tak boleh cari dekat kedai-kedai. Nak cari guru, nak cari ilmu tak boleh cari dekat pasar malam. Tetapi mungkin ada di pasar malam itu ilmu yang berguna. Tetapi kita carilah di masjid-masjid. Mula-mula kita kena hadir istiqamah dulu di masjid, kuliah maghrib, kuliah isyak. Kan? Kemudian kalau sekarang ini rajin-rajinlah tengok kuliah di YouTube. Jangan tengok benda-benda yang lara. Ilmu ni kena pergi cari satu. Kena cari. Kita tak boleh tunggu, dia takkan datang kepada kita. Cari. Tengok dekat YouTube ada kuliah Datuk Pak Su selalu tengok siapa? Datuk Ustaz Datuk Haji Samsuri. Okey, Datuk Haji Samsuri. Nombor badan dia 113 tahun 86. Dia kalau macam tu dia tahun 84. 84 ataupun 85. Okey, tak apa. Kain salam dekat ayah Angah ya. Okey, baik. Ke kanda Pak Su, Zahari Anwar Alidin. Assalamualaikum Abang Nuak. Assalamualaikum, semoga terus sihat, terus istiqamah. Minggu lepas kita membaca Yasin dipimpin oleh kekanda Pak Su Zahari Anwar Alidin yang baru masuk malam ni. Alhamdulillah. Dia juga seorang imam, tetapi apabila umur makin meningkat dah tak berkemampuan lagi nak berdiri, nak memimpin orang solat. Tapi Pak Su tahu hebat ilmu dia. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, jom kita baca doa. Dah pukul 10 lebih. Pak Su pun bau derian dah sampai ke atas ni. Ada orang bagi derian. Allah buka pintu rezeki untuk Mak Ji, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syamsul Syam. Assalamualaikum Pak Su. Waalaikumsalam. Jom kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mendadah tangan memohon kepadamu, meminta padamu ya Allah agar diampunkan seluruh dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa pasangan hidup kami, lembutkanlah hati pasangan-pasangan hidup kami ya Allah. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan solehah, yang dapat berpimpin tangan bersama dengan kami menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagai suami mungkin kami lemah, kami tidak memimpin, mendidik isteri-isteri kami ya Allah. Kami mohon kekuatan, kami mohon bimbingan darimu ya Allah. Ajari kami, bimbinglah kami agar kami dapat mengajar, membimbing dan juga membentuk pasangan hidup kami, isteri-isteri kami ya Allah. Sebagai isteri ya Allah, mungkin kami tidak taat kepada suami kami, tidak taat kepadamu ya Allah. Maka bimbinglah kami dan izinkanlah suami-suami kami memimpin kami, dan kami terbuka hati untuk mendengar pimpinan dan juga ajaran suami-suami kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa anak-anak kami, lembutkanlah hati anak-anak kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mendirikan solat dan menjaga solatnya, anak-anak yang menjaga aurat, anak-anak yang baca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup mereka di dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang akan mendoakan kami apabila kami telah tiada nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa saudara mara kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Ampunilah dosa ibu dan ayah mertua kami. Ampunilah dosa guru-guru yang telah mendidik mengajar kami dari dahulu sehingga kini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ya Allah jiran-jiran kami, kawan-kawan kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup atau telah meninggal ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dan kami minta padamu ya Allah, izinkanlah kami istiqamah untuk melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, amal kami sedikit, maka kau lipat gandakanlah untuk kami pahalanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau izinkanlah kami melakukan kebaikan seperti bersedekah, membaca Al-Quran, menjaga solat kami, menjaga solat-solat sunat kami ya Allah, menjaga puasa kami ya Allah, aurat kami ya Allah, amalan kami ya Allah, budi bicara kami, adab kami ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau jauhkanlah kami dari sifat-sifat fasik, sifat-sifat batil, sifat-sifat yang ujub, sifat-sifat sombong, sifat-sifat tinggi diri ya Allah, sifat-sifat yang dimurkai oleh-Mu ya Allah. Kau jadikanlah kami orang-orang yang baik ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami dari balak dan wabak ya Allah. Angkatlah kembali virus Covid yang jahat ini jauh daripada dunia ini, dari negara kami ini, dari negeri kami ini, dari bandar kami ini ya Allah, dari kampung kami ini, dari rumah kami ini ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami dari dijangkiti virus yang jahat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau berilah kesembuhan kepada mereka-mereka yang dijangkiti virus yang jahat ini ya Allah. Tolonglah mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau berilah kekuatan kepada frontliner kami, mereka-mereka yang bertugas di hospital, di pusat-pusat pemberian vaksin dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Mereka juga ada anak-anak, mereka juga ada keluarga, mereka juga ada ibu dan ayah ya Allah. Mereka juga perlu berehat ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka, Kau berilah kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meminta, kami berdoa kepadamu ya Allah. Kau satukanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kau satukanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kau satukanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka dapat bersatu untuk mengelakkan kami daripada dijangkiti virus Covid-19 ini ya Allah. Ya Allah, Kau satukanlah hati pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat bersatu kuat untuk menegakkan ekonomi kami ini kembali ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon dan kami minta padamu ya Allah, jika pemimpin-pemimpin kami ini tidak baik, maka Kau gantikanlah kami dengan pemimpin yang lebih baik akan datang ya Allah. Mungkin Kau tunjukkan kepada kami kerana pemimpin kami ini kasar, kerana pemimpin kami ini rasuah, kerana pemimpin kami ini tidak baik, maka kami perlu menukar pemimpin kami nanti semasa pilihan raya akan datang ya Allah. Ya Allah, kami mohon kami minta kepadamu ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami dan mereka yang benar itu benar, yang batil itu batil ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Fakur Razi Ahmad, dulu pernah tersempak dengan Pak Su kat Bintulu, makan satu meja, Pak Su bayarkan makan saya. Masya Allah, terima kasih Pak Su. Iya ke? Allah, Pak Su pun tak ingat. Allah tak sempat nak bersama Pak Su malam ni. Tak apa, insya-Allah besok kita ni, ataupun di IG anda boleh tengok balik di IG TV ataupun di IG Pak Su, untuk sama-sama kita menjadikan bahan rujukan kepada kita insya-Allah. Maaf salah silap Pak Su. Jom kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pak Su minta maaf salah silap Pak Su. Mungkin ada apa yang Pak Su kongsikan anda tidak suka. Wah, ada gambar dia kata ni tahun 2019. Gambar Pak Su dengan arwah bapa mertua saya tahun 2019 masa buat haji dulu. Masya Allah ya, tahun 2019 Pak Su buat haji sebagai petugas syarikat Asafwa Travel Visa Furada. Visa Furada. Baik, alhamdulillah. Pak Su minta maaf salah silap. Pak Su yang sampaikan apa yang Pak Su sampaikan yang baik, yang buruk itu datang daripada Allah SWT. Tapi kalau ada yang terkurang, ianya memangnya kekurangan dan kelemahan daripada Pak Su sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa malam esok. Malam esok kita nak baca apa? Kita nak baca surah Yasin insya-Allah. Malam esok kita baca surah Yasin sama-sama. Kita terus muhasabah diri. Hari ni kes 17,405. Terbaik doa hari ni Tuan Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Minta halal ilmu yang diajak sat tadi Pak Su. Wallah Pak Su halalkan insya-Allah. Share lah, kongsikan insya-Allah, semoga kita sama-sama dapat manfaat. Okey, baik. Kita jumpa malam esok pukul 9.30 malam. Kita nak baca surah Yasin. Kita nak sama-sama berdoa, bermunajat pada Allah SWT. Semoga Allah permudahkan dan Allah angkat virus ini jauh-jauh daripada dunia ini insya-Allah. Sekian. Tadi dah baca tasbih kifarah kan? Belum
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 9:30 malam musfirah apa nama dia? 9:30 malam lepas Isyak. Musfirah husna lepas Isyak insya-Allah. Besok 9:30 malam. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua yang share, terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ini. Terima kasih yang like, terima kasih yang komen. Insya-Allah semoga Allah SWT memberikan kita pahala yang melimpah ruah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anda boleh tengok di IGTV Pak Su post, simpan dekat sana untuk IG, dan juga Pak Su simpan dalam FB Pak Su juga, dalam fanpage Pak Su untuk dijadikan rujukan kita. Sekian dari Pak Su sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.